COVID-19 can be characterized as a pandemic. Setiap hari sudah menjadi habit. Hari ini berapa kes? Hari ini berapa kematian? Apa cerita di sebalik nombor berkenaan? The frontliners, every day they use up 2,000 to 3,000 sacks of PPE. That is just one hospital. Bagaimana mereka yang selama ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Kes keganasan rumah tangga semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan semakin meningkat berbanding tempoh sebelumnya. Banyak kisah tragik yang dikongsi media mengenai hidup sengsara wanita bergelar isteri. Mereka ini menjadi mangsa keganasan rumah tangga antara suami yang tidak bertanggungjawab. Isu ini merupakan salah satu contoh sifat mazmumah yang perlu dijauhi kerana ianya mendatangkan kemudaratan dan membawa kesan negatif dalam masyarakat. Setiap wanita perlu mengetahui hak masing-masing dan mengambil tindakan sewajarnya jika terus dikasari pasangan. Terdapat isu yang timbul berkenaan seorang pendakwa terkenal yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat pada awal Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu. Beliau yang bernama Ustaz Abid Liu telah dipanggil ke Bukit Aman bagi memberi keterangan berhubung laporan beberapa pihak yang mempertikaikan khidmat bantuannya yang tular di media sosial. Perkara yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu ini merupakan salah satu sifat mahmudah yang wajar dicontohi oleh setiap individu. Isu ini telah membuka minda masyarakat supaya sentiasa bersangka baik dan mengambil berat hal ehwal masyarakat sekeliling. Tugas pasukan barisan hadapan terutamanya petugas kesihatan bukanlah mudah. Lebih-lebih lagi ketika sistem kesihatan negara tertumpu kepada usaha merawat dan menghapuskan COVID-19. Perkara ini selaras dengan prinsip kewajipan di bawah teori deontologi. Mereka banyak berkorban masa dan tenaga demi memastikan keselamatan rakyat dan negara terus terjaga. Walaupun pahit untuk ditelan, inilah realiti sebenar yang terpaksa dilalui oleh petugas barisan hadapan. Pengorbanan besar yang mereka lakukan bagi menamatkan krisis pandemik COVID-19 sewajarnya dihargai oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam mendepani wabak COVID-19, banyak negara yang telah memutuskan untuk melakukan penutupan dan penyekatan bagi mengelakkan kemasukan orang luar ke dalam negara mereka. Akibatnya, sektor ekonomi khususnya terganggu dengan pengurangan operasi yang berlaku dalam tempoh ini. Ia bertepatan dengan konsep utilitarianisme di mana bagi mereka, nyawa yang dapat diselamatkan daripada jangkitan wabak COVID-19 jauh lebih bernilai berbanding kerugian yang ditanggung oleh syarikat dan organisasi tertentu. Akan tetapi, perbuatan sedemikian mendatangkan kesusahan kepada ramai pihak yang terlibat kerana bukan sahaja mendatangkan kerugian kepada syarikat perniagaan tetapi juga kepada masyarakat sekeliling kerana mereka terpaksa dibuang kerja. Setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing dalam membendung wabak coronavirus. Perkara yang kita mahu lakukan sekarang bukanlah perkara yang kita perlukan. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik untuk mengelakkan diri daripada menyebarkan virus kepada orang lain. Sebelum ini, kita bebas untuk keluar rumah. Tapi sekarang, kita perlu berjaga-jaga dan mengamalkan SOP yang betul ketika keluar dari rumah. Perkara ini bertepatan dengan eksistensialisme di bawah teori deontologi. Dalam tempoh ini, kita perlu sentiasa mencuci tangan, mengamalkan etika yang betul ketika batuk atau bersin, memakai topeng muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Terdapat sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi situasi pandemik ini dengan melakukan penyebaran berita palsu. Mereka menyebarkan maklumat tanpa membuat rujukan bagi memastikan kesahihan berita tersebut. Golongan ini menggambarkan prinsip egoisme di bawah teori teleologi apabila mereka bertindak menyebarkan maklumat demi kepentingan diri mereka sendiri seperti mencari populariti dan mengaut keuntungan. Usaha memerangi COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak demi mengurangkan penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat yang berupaya mengelirukan rakyat.
Perjuangan memerangi wabak COVID-19 ini sudah menjadi usaha global apabila hampir setiap negara tanpa mengira perbezaan politik, agama, bangsa dan negara berganding bahu dalam mengatasi krisis global ini. Sekian, terima kasih.